sementara tu awak bolehlah tengok buku teks muka surat 49 ya. Okey, dia dah merekod dah pun. Okey. Hidayu, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, Nur Elisa Sofia, nampak tak slide cikgu? Nampak? Okey, nampak, bagus Okey, so hari ni kita akan sambung tajuk 3.2. Jadi cikgu minta awak fokus dengar betul-betul kerana dalam tajuk ni ada beberapa pembetulan pada buku teks. Dan kalau awak ambil buku pelajar tingkatan 4 dahulu, kalau awak ambil buku senior awak akan dapat tengoklah maybe ada cikgu sebelum ni dah betulkan, dah buat pembetulan. Tapi ada juga mungkin tak buat. Ada cikgu yang terlepas pandang lah. Okey, so kita nak masuk konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Semalam awak dah belajar tentang ciri-ciri ataupun apa yang ada, apa struktur yang ada pada membran plasma. Jadi hari ni kita nak tengok apakah ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma. Dan kalau awak ingat semalam cikgu dah ajar, membran plasma ni sifat dia telak memilih. Membran plasma ni sifat dia telak memilih, dia pilih-pilih. Dia pilih-pilih bahan yang boleh masuk. Jadi hari ni kita nak tengok bahan apa yang boleh masuk tu, kenapa dia pilih sangat. Macam awak lah, katakan contoh awak ni, cikgu tengok awak tak ada kawan. So cikgu pun tanya, apa yang budak tu tak ada kawan? Jadi si A ni kata, dia tak ada kawan lah cikgu sebab dia memilih. Dia memilih kawan-kawan dia. So cikgu pun tertanya-tanya lah, apa ciri kawan dia? Okey, jadi hari ni kita nak tengok apakah ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma, menyebabkan membran plasma tu telak memilih. Okey, jadi terdapat 3 faktor umum yang menentukan sama ada sesuatu molekul boleh bergerak merentasi membran plasma. Iaitu yang pertama dari segi saiz molekul. Lepas ni kita akan tengok saiz molekul yang macam mana yang boleh melalui membran plasma. Yang kedua dari segi kekutuban molekul. Okay, dari segi kekutuban. Dia ada kutub ke tak? Maknanya dia ada ion ke tak? Okay, kekutuban. Dan yang ketiga dari segi cas. Jadi ada 3 faktor yang membolehkan sesuatu molekul tu bergerak merentasi membran plasma. Yang pertama kita akan tengok dari segi saiz molekul. Yang kedua kita akan tengok dari segi kekutuban molekul. Yang ketiga dari segi cas ion. Cas ion dia positif ke negatif? Ada cas ke tak? Okey. Jadi ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma ni, cikgu nak awak buang benda ni. Maksudnya awak buang bahan larut lipid. Sebab tu cikgu tutup dengan kotak ni. Okay, cikgu tutup. Awak kena buang bahan larut lipid. Awak potong bahan larut lipid dan bahan tidak larut lipid. Awak kena potong sebab ni ada pembetulan pada buku teks. Nampak dah? Cikgu potong dengan pensel tu. Awak kena potong sebab ni pembetulan buku teks. Dia terjadi bila buku teks dah siap baru ada salah. Okey, jadi awak buang. Jadi ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma ni, yang pertama kita nak tengok, kita nak kenal molekul yang tidak berkutub. Dia membenarkan molekul tidak berkutub. Seperti apa? Seperti asid lemak, glycerol, vitamin larut adik, vitamin larut lemak iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Cikgu panggil vitamin adik. Kenapa adik? Sebab vitamin A, D, E, K ni vitamin yang larut dalam lemak dan sebatian steroid. Jadi ciri bahan yang boleh bergerak merentasi membran plasma ni adalah jenis molekul yang tidak berkutub. Apa cikgu molekul yang tidak berkutub ni? Molekul yang tidak
orang kata apa, yang tidak tertarik kepada air lah. Yang menolak air, yang tak si air. So apa? Lemak. Awak dah belajar ke, lemak ni dia tidak boleh bercampur dengan air ke. So asid lemak, glycerol, vitamin larut dalam lemak dan sebatian steroid. Jadi semua benda ni, semua bahan yang cikgu baca ni semua molekul. Sorry, bukan bahan molekul. Semua molekul yang cikgu baca ni adalah molekul jenis tidak berkutu. Maknanya dia tidak larut dalam air. Okey, jelas Yang kedua, dari segi saiz. Dari segi saiz, dia membenarkan molekul kecil dan molekul jenis besar. Okey, molekul kecil ni molekul apa? Molekul saiz kecil lah. Contoh dia molekul yang berkutub, iaitu air. Lagi, molekul tidak berkutub seperti gas, oksigen, karbon dioksida dan seperti ion-ion. Contoh ion dia mesti ada tanda tambah, tanda tambah, tanda tolak, tanda tambah. Kalau awak jumpa macam K ada tanda tambah tu, mestilah dia cas positif. So dia adalah ion yang bercas positif. Asalkan ion, apa saja yang ada cas, asalkan ada cas, ikutlah cas negatif ke cas positif ke, kita panggil dia ion. Yang kedua, dia membenarkan juga molekul besar melalui dia. Molekul besar sasa, glukosa. Ingat macam tu, molekul besar sasa, glukosa dan asid amino. Jadi walaupun cikgu kata ada 3 faktor yang menentukan sama ada molekul tu boleh lalu ke tak. Yang pertama dari segi saiz. Dari segi saiz ni ada saiz kecil, ada saiz besar boleh lalu. Saiz kecil air, gas, ion. Saiz besar glukosa, asid amino. Yang kedua dari segi kekutuban. Bahan yang boleh lalu adalah bahan yang tidak berkutub dan bahan yang berkutub. Maknanya dua-dua lah cikgu boleh lalu. Ya, dua-dua boleh lalu. Bahan tak berkutub dengan bahan berkutub. Tetapi awak kena hafal lah apa contoh-contoh molekul tidak berkutub. Tidak berkutub ni yang tak si air, iaitu asid lemak, glycerol, vitamin larut lemak, steroid. Dan yang berkutub mesti dah air. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh bahan yang boleh bergerak merentasi membran plasma. So awak kena hafal belakang ni. Apa yang jenis kecil, apa yang jenis besar, apa yang dikatakan molekul tidak berkutub, apa molekul berkutub. Okey, jelas Okey, sekarang kita nak tengok semalam awak dah belajar struktur, awak dah kenal. Okey, so kita tengok lagi sekali dah. Ni kita panggil dia, kalau dia seekor gini, kalau dia satu macam ni, kita panggil dia fosfolipid. Okay, fosfolipid. Kalau dia dua macam ni, kita panggil dwi lapisan fosfolipid. Okay, dwi lapisan fosfolipid. Okay, jadi awak nampak tak? Apakah bahan yang boleh lalu, boleh melalui, boleh masuk melalui dwi lapisan fosfolipid? Bahan itu ialah H2O. Apa dia H2O cikgu? H2O ni ialah molekul berkutub. Molekul yang berkutub. Oh, jadi air ni dia boleh masuk straight melalui dui lapisan fosfolipid. Okey? Bolehkah? Molekul air boleh lalu straight masuk melalui dui lapisan fosfolipid. Sebab dia dia berkutub dan dia kecil Dia kecil dan dia berkutub. Sebab tu dia boleh lalu, boleh masuk keluar melalui membran telap memilih. Jelas ke? Maknanya air ni boleh masuk melalui dui lapisan fosfolipid. Dia masuk kat tu. Okey, lagi yang boleh masuk melalui dui lapisan fosfolipid ni adalah gas. Apa dia gas? Gas oksigen dan karbon dioksida. Tengok ni, dia boleh masuk straight je. Dia boleh keluar straight, masuk straight. Masuk dan keluar melalui dui lapisan fosfolipid. Lagi, apa lagi yang boleh masuk straight cikgu? Ialah molekul larut lemak. Molekul yang larut dalam lemak. Straight je dia boleh masuk. Dia nak masuk, dia nak keluar. So molekul larut lemak. Okey? Okey, jelas ke tak dulu? Ini ialah yang boleh lalu ikut dui lapisan fosfolipid. Okey, sekarang kita nak tengok yang kena lalu melalui protein pembawa pula. Ni. Dia boleh lalu, hanya boleh lalu melalui protein pembawa sahaja. So yang boleh lalu
melalui protein pembawa ialah, ingat tak semalam cikgu ada ajar awak, bawa benda besar. Bawa besar. Gapo? Protein pembawa membawa molekul besar-besar iaitu glukosa dan asid amino. So nampak tak? Ni molekul besar. Kalau nak lalu kena lalu ke protein pembawa. Protein pembawa bawa benda besar. Ingat gitu. Okey. Manakala yang boleh lalu ke protein liang. Semalam ada pelajar tanya, protein liang tu untuk gapo cikgu liang dia? Liang dia tu macam jalan. Liang dia tu macam lubang. Lubang untuk bawa benda special. Apa dia yang special tu ialah molekul kecil tetapi ada ion. Molekul kecil dan berion. Apa? Kecil. Ni besar. Ni kecil. Kecil dan dia ada ion. Ion ni maksud cikgu ada charge. Contoh, kalium plus, Ca2 plus. Asalkan dia ada ion, dia kena melalui protein liang. Boleh ke? Awak sekarang, awak kena tahu apa bahan yang boleh melalui struktur mana-mana dekat membran plasma. Maknanya awak kena tahu kalau struktur ni, apa bahan yang boleh melalui dia. Kalau struktur protein pembawa, apa bahan yang boleh melalui dia. Okey, jelas So cikgu ulang sekali lagi, dengar betul-betul yang boleh melalui dui lapisan fosfolipid. Okey, ni Okay, yang boleh melalui dui lapisan fosfolipid yang pertama ialah molekul kecil tidak berkutub. Molekul kecil tapi tak berkutub. Contoh dia gas, oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, molekul kecil tetapi berkutub. Molekul kecil tetapi berkutub iaitu air. Yang ketiga adalah molekul larut lipid. Molekul larut dalam lipid iaitu vitamin A, D, E, K, adik dan steroid. Okey, jelas Okay. Yang boleh melalui protein pembawa ialah awak ingat bawa besar. Protein pembawa membawa molekul besar. Contoh sasa, glukosa dan asid amino. Manakala protein liang ni dia macam lubang. Jadi dia kena bawa molekul hak pelik. Kenapa molekul pelik tu? Sebab dia ada cas. Iaitu ion yang bercas. Okey, jelas Okey, sekarang kita pergi kepada eksperimen Eksperimen ni cikgu tak boleh nak buat lah. Okey, kita tunggu bersemuka, insya-Allah kita akan buat Okey, cuma cikgu nak go through sekejap. Nak pergi jugalah, nak terangkan secara lebih kurang saja Okey, untuk eksperimen 3.1 ni kita nak tengok pergerakan bahan merentasi membran telak memilih. So awak ingat tak semalam cikgu kata contoh untuk membran plasma ialah tube whisking. Kalau yang semula jadi membran telur tu. Okey, cikgu nak awak buat yang eksperimen tu, ikutlah bila-bila, walaupun sepatutnya hari ni awak dah hantar result, hantar keputusan kepada cikgu, tapi cikgu masih menunggu lagi. Cikgu bagi peluang esok, lusa, sebab ada pelajar bagi tahu mak ayah dia belum beli cuka lagi. So cikgu tunggulah. Cikgu nak awak perhatikan rupa membran membran telak memilih yang sebenar yang dalam dunia kita, iaitu membran telur tu. Okey, pernyataan masalah. Bagaimanakah saiz molekul zat terlarut mempengaruhi pergerakan bahan merentasi membran telak memilih? So membran telak memilih ni kita akan gantikan, kita guna dengan tube whisking. Awak dah biasa guna tube whisking. Jadi tube whisking ni dia adalah membran membran telak memilih. Okey. Jadi kita nak tengok, nanti kita nak rendam dia dalam larutan dan kita buat hipotesis tu, kita buat andaian. Kita kata molekul kecil lah yang dapat merentasi membran telak memilih. Maknanya yang boleh masuk melalui tube whisking ni mestilah molekul kecil. Manakala molekul besar tidak dapat merentasi membran telak memilih. Tu hipotesis kita. Awak tahu ke hipotesis ni apa? Hipotesis ni adalah andaian. Kita tak buat eksperimen lagi. Tapi kita macam mikir andaian kita. Oh, molekul kecil boleh lalu kot. Molekul besar tak boleh. Okey. Yang dimanipulasi ialah saiz molekul. Kita akan tengoklah. Kita akan masukkan saiz molekul besar, saiz molekul kecil dan kita nak tengok lepas ni
Apa bahan yang boleh masuk, apa bahan yang tak boleh masuk. Okey. Kita nak tengok apa? Bergerak balas ialah kehadiran molekul di dalam tube whisking dan di dalam bika. Yang kita malarkan, yang kita tetapkan ialah suhu persekitaran dan masa rendaman. Okey. Kita terus pergi kepada eksperimen Saja cikgu baca, cikgu nak awak dapat, orang kata apa, dapat gambaran. Rendam tube whisking dalam air selama 5 minit untuk melembutkannya. Simpulkan dan ikat salah satu hujung tiub dengan benang supaya tidak bocor. Dia tube whisking ni dia macam plastik aiskrim. Dia macam plastik aiskrim. So awak kena ikat yang bawah dulu. Yang atas ni biar terbuka. So awak ikat dulu, ketat bawah ni. Sebab nanti kalau tak ketat, nanti bila awak masukkan larutan dia jadi bocor teh keluar. Okey. Isi tube whisking dengan 10 ml larutan glukosa. Okey, masukkan larutan glukosa. Bila cikgu sebut glukosa sasa, awak pun tahu dah. Oh, cikgu masukkan molekul besar dalam tube whisking. Dan cikgu tambah lagi dengan 10 ml ampaian kanji. Kanji besar, glukosa besar. Nampak dah? Cikgu masuk dalam ni. Kanji dengan glukosa. Dua-dua ni besar. Okey. Ikat hujung tube whisking menggunakan benang dengan ketat. Warna larutan direkod. So, apa ikatlah hujung ni. Ikat. Macam ni. Okey. Bilas bahagian luar tube whisking dengan air suling. Sebelum awak nak masuk dalam ni, awak kena cuci dulu. Letak bawah tu, cuci dengan air suling. Masukkan 400 ml air suling ke dalam bika. Nampak? Ni, masukkan air suling dalam bika. Masukkan tube whisking yang awak telah ikat tadi dalam bika selama 30 minit. So, awak pun buat macam ni lah. Awak pun rendamlah tube whisking tu selama 30 minit. Selepas 30 minit, keluarkan tube whisking dan pindahkan ke bikar yang kering. Keluar. Selepas cukup 30 minit, keluarkan benda ni. Letak dalam bikar kering. Jalankan ujian iodin bagi larutan di dalam tube whisking. Awak ambil sikit larutan dalam ni. Awak pun lakukan ujian menggunakan ujian iodin. Masukkan 2 ml setiap larutan ke dalam tabung uji yang berasingan dan campurkan dengan larutan iodin. Maksudnya awak ambil 2 ml sikit, 2 ml larutan dalam tube whisking tu yang awak dah keluarkan tu. Awak titis dengan iodin. Awak pun tengok berubah ke tak warna. Okey, lepas tu buat pula ujian Benedict. Tadi ujian iodin. Ambil pula sikit lagi 2 ml. Awak buat pula dengan ujian Benedict. Dan awak campurkan dengan 1 ml larutan Benedict. Awak panaskan larutan tu selama kira-kira 5 minit. Dan perhatikan perubahan warna. Okey, jadi tujuan kita buat tu ialah kita nak tengok glukosa keluar ke tak. Maknanya glukosa yang duduk dalam ni keluar ke tak dalam larutan air suling. Kanji yang awak masukkan tu keluar ke tak. Sebab tu dia uji dengan Benedict dan kanji. Benedict dengan iodin. Sebab dia nak tengok kalau keluar dia bertukar warna. Kalau tak keluar dia tak tukar warna. Okay. So yang tu kita akan buat nanti dalam kelas. Sekurang-kurangnya awak dah dapat gambaran lah. Okay, and then yang ni mengkaji pergerakan bahan merentasi tube whisking menggunakan osmometer ringkas. Okey, yang ni pun kita akan buat sama macam tadi. Cuma awak akan tengok sini. Kalau ada bahan masuk dalam tube whisking, maksud cikgu bahan dah ni. Bahan dalam air masuk dalam tube whisking, maka aras ni akan naik. Aras ni akan naik. Aras ni akan naik. Kalau aras ni turun, maknanya air keluar. Air keluar. Ada benda yang keluar. Okey, nanti cikgu akan terangkan nantilah. Okey, kita terus pergi kepada hari ni, iaitu kita nak belajar tentang contoh pergerakan bahan. Tadi kita nak tahu bahan apa yang masuk dan keluar. Sekarang kita nak belajar proses dia. Okey, pergerakan bahan. Pergerakan bahan merentasi membran plasma berlaku melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Cikgu ulang sekali lagi.
bahan tu dia boleh masuk, boleh keluar, boleh masuk, boleh keluar ni dia ada dua. Iaitu sama ada pengangkutan pasif atau pengangkutan aktif. Okey. Pengangkutan pasif boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal meneruni cerun bukit. Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga. Mesti pening dia tu. Okey, dia gini deh. Dengar molek. Pengangkutan ni ada dua jenis. Gapo cikgu pengangkutan? Pengangkutan ni maksud cikgu, macam mana dia nak angkut bahan masuk keluar. Kan kita kan nak belajar tentang bahan yang boleh masuk dan keluar. So sekarang kita nak belajar proses dia. Tadi kita kenal bahan. Air, vitamin larut adik, itu bahan. Sekarang kita nak belajar proses dia. Macam mana dia boleh masuk? Macam mana dia boleh keluar? So dia ada dua cara. Sama ada secara pengangkutan pasif atau pengangkutan aktif. Okey. Jadi pengangkutan ni ada dua jenis lah. Iaitu pasif dan aktif. Okey. Pasif ni maksud dia tak guna tenaga deh. Pasif ni maksud dia tak guna tenaga. Contohlah macam cikgu kata. Contoh pelajar tu pasif lah. Cikgu suruh gerak pun dia tak gerak. Dia duduk senyap je meja. Maksudnya tak guna tenaga lah. Senyap je dia tak guna tenaga. So kita panggil dia pengangkutan pasif. Oh budak tu sangat aktif. Duduk pergi mari situ, pergi mari sini. Maknanya dia ada banyak tenaga. So kalau pengangkutan aktif, maknanya dia guna, cikgu silap ni, tak guna pasif lah, tak guna tenaga. Kalau pengangkutan aktif, maknanya dia guna tenaga. Boleh beza tak dulu? Nombor satu, apa maksud pasif, apa maksud aktif. Pasif, tak guna tenaga. Aktif, guna tenaga. Okey. Sekarang cikgu nak pergi detail kepada pasif. Okey. Pengangkutan pasif ni sebab dia tak guna tenaga, awak bayangkan dia tak guna tenaga, awak bayangkan macam awak ni duduk di atas bukit, awak nak turun ke bawah. Awak duduk atas bukit, awak nak turun ke bawah. Awak guna tenaga ke tak? Tak guna tenaga. Maksud cikgu, awak duduk je atas bukit, cikgu tolak awak daripada atas bukit. Awak gedung. Siapa dah bawah? Faham ke? Maknanya awak tak guna tenaga. Jadi, pengangkutan pasif ni, dia akan bergerak dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Apa cikgu kepekatan tinggi ke rendah? Dari banyak ke sedikit. Kena ingat gitu. Pengangkutan pasif tak guna tenaga. So bila tak guna tenaga, awak kena bayangkan sekarang awak duduk atas bukit. Cikgu tolak je awak satu jari, cikgu pum siapa dah bawah. So maknanya bila tak guna tenaga, dari kepekatan tinggi, dari banyak bahan itu kepada sedikit bahan tu. Banyak ke sedikit, tinggi ke rendah. Boleh? Okey. Jadi pengangkutan pasif tidak melibatkan penggunaan tenaga. Dan apakah contoh-contoh pengangkutan pasif? Pengangkutan pasif ialah contoh dia resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Contoh pengangkutan pasif yang tak guna tenaga dari banyak pergi ke sikit ialah resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Awak nampak tak dari banyak dia akan pergi tempat sikit. So nampak tak banyak gerak pergi tempat sikit. Inilah orang panggil pengangkutan pasif. Dari banyak akan pergi tempat sedikit. Okey, sekarang cikgu nak pergi detail. Apa itu resapan ringkas, apa itu osmosis, apa itu resapan berbantu. Okey, so cikgu pergi dulu resapan ringkas. Okey. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion. Dari mana nak ke mana cikgu dia gerak? Tadi cikgu kata dah, resapan ringkas ni dia bawah pengangkutan pasif. Dia ni duduk bawah pengangkutan pasif. So dia akan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Banyak pergi ke sikit.
Okey. So bila banyak pergi ke sikit, dalam bahasa biologi kita panggil molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Apa cikgu menuruni kecerunan kepekatan? Awak nampak tak bila banyak pergi ke sikit, banyak pergi ke sikit, dia macam turun bukit. So turun. So kita panggil menuruni kecerunan kepekatan. Dan resapan ringkas ni akan berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Maknanya seimbang. Alik sana, seimbang alik sini. So seimbang, dia pun stop. Dia berhenti. Hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma atau tidak. Molekul larut lipid, asid lemak dan gliserol, oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dui lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Apa nama pula ni? Ingat dah tadi cikgu kata yang boleh melalui dui lapisan fosfolipid ada 3, iaitu air, lagi molekul larut lemak dan apa lagi tadi? Molekul larut lemak dan molekul tidak berkutub, iaitu gas, oksigen dan karbon dioksida. Jadi awak ingatlah, oh yang boleh lalu kok dui lapisan fosfolipid ni semuanya melakukan resapan ringkas. Boleh ke tu? Pening dia tu banyak-banyak. Yang pertama resapan ringkas. Awak kena tahu, oh dia ni dari mana ke mana? Dari banyak ke sikit. Bila banyak tinggi ke sikit maknanya turun. Menuruni kecerunan kepekatan. Okey, dan dia akan berlaku sehinggalah seimbang. Maknanya keseimbangan dinamik tercapai. Maknanya sebelah sana dengan sebelah sini seimbang. Okey. Lagi yang ketiga, dia berlaku melalui dui lapisan fosfolipid. Maknanya bahan yang masuk keluar tu berlaku secara resapan ringkas. Apa dia contoh bahan yang buat resapan ringkas ni? Gas, oksigen, karbon dioksida, iaitu molekul yang tidak berkutub. Yang kedua, molekul berkutub tetapi kecil, air. Dan molekul larut lemak, larut lipid, iaitu vitamin larut lipid, larut lemak. Okey, jelas Okey, contoh kepada resapan ringkas. Biasanya dalam kelas cikgu akan buatlah. Katakan cikgu letakkan satu bikar yang berisi dengan air. Ini berisi dengan air kosong, air suling. Okey, cikgu pun masukkan pewarna merah. So nampak tak pewarna merah bila cikgu masuk, sini jadi tinggilah, kepekatan tinggi sebab dia banyak. Kepekatan tinggi sebab dia banyak ni. Kepekatan tinggi. Sedangkan di sini kepekatan rendah. Jadi molekul ni dia akan bergerak dari tinggi pergi ke tempat rendah. So maka selepas 2 minit awak dapati dia sudah tersebar warna merah. Contoh tak percaya, awak ambil cawan. Okey, awak ambil cawan, awak isi air biasa, air putih, air masak. Awak masukkan, awak titiskan pewarna merah. Awak titiskan pewarna merah. Awak titis. Sebab awak titis pewarna merah, merah ni banyak sini, tinggi sini. Sedangkan kawasan sini rendah. Jadi tinggi molekul itu akan bergerak ke kawasan yang rendah tadi. Dari tinggi ke rendah. So dalam masa 2 minit, satu larutan warna merah, seluruh tu sudah berwarna merah. Satu larutan tu semuanya sudah berwarna merah sebab daripada banyak tempat dititiskan tu, banyak tinggi ke tempat rendah. Jelas ke? Dan dia tak guna tenaga pun. Daripada tinggi ke rendah, dia tak guna tenaga pun. So kita panggil dia resapan ringkas. Tolong. Sebab tajuk ni kadang-kadang pelajar ambil mudah. Dia malas menghafal, dia ikut je. Naik form 5, resapan ringkas ni kita akan apply dalam tumbuhan. Kita akan apply dalam bab-bab belakang. Jadi bila sampai tajuk tu, dia pun pening. Dia mula dah tak ingat resapan ringkas ni gapo. Okey, habis resapan ringkas. Kita pergi osmosis. Kita ada banyak sebenarnya. Kalau awak tengok, awak pening. Allah banyaknya. Okey. Kemudian kita masuk osmosis. Okey. Osmosis ialah, ingat tadi? Osmosis ni juga adalah proses pengangkutan pasif. Dia masih lagi proses pengangkutan pasif. Yang serupa dengan resapan. Tetapi
Tetapi dia hanya melibatkan air sahaja. Maknanya bila cikgu sebut air je, osmosis selalu. Sebut air je, osmosis. Okey? Osmosis ni apa? Osmosis ni ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak. Dari apa? Dari kawasan keupayaan air tinggi. Ingat tak dia cik kata dari banyak, dari tinggi ke rendah. Sebab dia osmosis ni, resapan ringkas, resapan berbantu ni, tiga-tiga bawah pengangkutan pasif. So tiga-tiga ni serupa belaka. Iaitu dari tinggi ke rendah. Maksudnya dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Maknanya dari tinggi ke rendah. Merentasi apa? Merentasi membran telak memilih. Dia mesti merentasi membran plasma. Membran telak memilih adalah telap terhadap air, tetapi tidak telap terhadap sesetengah bahan larut. So, membran plasma ni dia membenarkan air masuk, tetapi dia tak benar kalau bahan-bahan tertentu melalui dia. Okey, so kita tengok eksperimen dia. Ni membran separa telap ataupun kita panggil dia membran telap memilih, duduk tengah-tengah. Okay, cikgu pun masukkan, awak nampak tak yang biru ni air. So, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak cikgu, 8. Soalan ni tinggi. Kepekatan keupayaan air banyak. Air tinggi, air banyak. Sini, ada berapa ya? So, 2. Air rendah. Okay. Kan tadi cikgu kata dia bergerak dari tinggi ke rendah. So, awak tinggal dan setengah jam. Awak dapati, apa jadi gini cikgu? Sebab air daripada tinggi tu sudah bergerak ke tempat rendah. Air daripada tempat banyak air bergerak ke tempat rendah. So, jadilah macam ni. Oh, jadi rendah, jadi tinggi. Faham ke? Sebab air masuk. Masuk melalui membran telak memilih. Jadi belah sini dah tinggi dah. Sebab air masuk daripada tinggi ke rendah. Jadi kita panggil dia osmosis. Air semata-mata. Okey, jelas Nanti awak jangan risau, akan belajar lebih detail lagi osmosis ni apa-apa dalam apa-apa. Sebab tu masa tu cikgu kata dah awak kena fahamkan konsep dia di sini. Okey, kita nak pergi resapan berbantu pula. Tadi resapan ringkas. Lepas tu kita belajar osmosis. Lepas tu ada satu lagi, resapan berbantu. Ingat tiga-tiga ni, resapan ringkas, osmosis, resapan berbantu ni, dia bawah pengangkutan pasif. Dia berada di bawah pengangkutan pasif. Kenapa dia pasif? Tak guna tenaga. Yang kedua, dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah. Okay, cikgu baca dulu. Bahan yang tidak larut. Bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion. Molekul bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa. Tidak dapat bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid. Betul lah dia kata tadi. Dia kata ion-ion, molekul-molekul yang bersaiz besar dia tak boleh nak lalu ikut dui lapisan fosfolipid. Bahan-bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut. Siapa protein pengangkut? Okay, protein pengangkut ni kita ada dua, iaitu protein pembawa dan protein liang. Maknanya protein dua-dua ni dia bertindak untuk mengangkut. Protein pembawa dan protein liang. Proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Apa cikgu kita panggil resapan berbantu? Sebab dia perlu dibantu. Nak bawa bahan sangat tapi perlu dibantu. Sebab tu kita panggil dia proses resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga. Dia tak guna tenaga Kenapa? Sebab dia mengangkut bahan menuruni kecerunan kepekatan. Kenapa dia cikgu? Iaitu daripada tinggi ke rendah. Dia kalau tinggi ke rendah memang dia tak guna tenaga. Sebab apa? Cikgu kata dah tadi, awak duduk atas, cikgu tolak dengan jari cikgu, sampai dah ke bawah. Awak tak guna tenaga pun. Awak dah sampai dah ke bawah. Okay? So menuruni cerunan kepekatan daripada tinggi ke rendah, tak guna tenaga. Dan proses ni sama juga, dia akan berterusan
sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Maknanya dia akan berlaku sehingga seimbang. Orang kata tu tak sama pun, tinggi rendah. Tak, maksudnya dia sudah seimbang lah tu. Dia seimbang dah. Apabila kepekatan bahan adalah sama pada kedua-dua belah membran. Maksudnya kita tak nampak dia ni, tapi sebenarnya dia sudah mencapai keseimbangan, so dia stop. Okey. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion merentasi membran plasma. Okey, ingat tak tadi protein liang ni dia bantu juga, tapi dia bantu dia bawa molekul yang ada charge. Dan molekul yang ada charge tu. Kenapa dia molekul yang ada charge? Kita panggil dia ion lah. Dia ada charge tu. Ni dia ada charge contoh. K+, Ca2+. Nampak tak? Dia ada charge ni. So dia tak boleh nak lalu kod lain. Dia kena melalui protein liang. Liang mengandungi ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu sahaja melaluinya. Jadi sebab itulah kalau protein liang ni dia hanya bawa ion bercas. Kita panggil dia resapan berbantu sebab dia tolong bantu bawa ion yang bercas. Okey, manakala protein pembawa mempunyai tapak spesifik dan hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Sebab apa protein pembawa ni boleh bawa molekul besar? Sebab dia ada tapak spesifik. Nampak ni? Dia macam ada tapak untuk bawa. Tapak untuk bawa molekul. Nampak tak molekul masuk, dia duduk dekat sini. Lepas tu dia pun bawa. Nampak ni? Dia ada tapak untuk bawa molekul yang dia nak bawa. Jadi awak ingat tak? Bawa bantu. Bawa bantu besar. Cikgu tambah satu lagi. Tadi bawa besar. Sekarang bawa bantu besar. Kenapa dia bawa bantu besar? Bawa protein pembawa melalui bawa bantu besar. Maksud cikgu dia nak bawa molekul besar seperti glukosa dan asid amino melalui tapak spesifik dekat protein pembawa. Berlaku melalui resapan berbantu. Resapan berbantu nak bawa molekul besar. Okey? Dah. Misalnya molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. So, kena ingatlah resapan berbantu ni ada dua. Sama ada berlaku melalui protein liang, bawa ion-ion ataupun berlaku melalui protein pembawa hanya bawa molekul besar. Bawa bantu besar. Protein pembawa melakukan resapan berbantu membawa molekul besar. 3B. Ingat 3B. Okay, jelas Okay, so kalau awak tengok di sini, ini adalah proses pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma. Berlaku secara resapan berbantu. Cuba tengok. Okay, cikgu akan terangkan satu-satu. Tengok molek. Kepekatan glukosa, SASA, di luar sel lebih tinggi daripada dalam sitoplasma. So nampak tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggi, banyak. Sini tak ada, kosong, rendah. Boleh ke tak dulu? Kepekatan glukosa dekat luar lagi tinggi berbanding dalam sitoplasma. Okay, yang kedua, glukosa bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Awak nampak tak glukosa pun bila dia nak mari, dia nak angkut, dia kena bergabung dengan tapak spesifik protein pembawa. Protein pembawa berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Jadi protein pembawa ni bila dia nak bawa molekul glukosa, dia kena berubah bentuk. Kalau mari hak bulat, dia berubah bentuk bulat. Kalau mari 4 segi, dia berubah bentuk 4 segi. Kalau mari 3 segi, dia berubah bentuk 3 segi. Jadi maknanya protein pembawa ni dia boleh berubah bentuk. Dia boleh berubah bentuk berdasarkan bentuk molekul yang dia nak bawa tu. So dia boleh berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa. Dia pun bawa lah masuk dalam sel. Bila dah selesai dah, angkut dah. Protein pembawa akan kembali ke bentuk asal. Nampak tak? Dia dah kembali ke bentuk asal
dan dia akan angkut pula glukosa seterusnya. Senang je. So ini adalah proses resapan berbantu, bawa bantu apa? Molekul besar. Okey. Boleh? Dia pening. Memang dia pening lah. Dia bertajuk ni dia macam kena banyak baca dan kena faham nota. Okey? Boleh dah? Kalau ion bercas pun macam tu juga. Ion bercas. Nampak? Ion bercas. Ni. Ion bercas. Tengok. Dia nak lalu, dia kena lalu kat sini je. Daripada tinggi ke rendah. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 molekul. Maknanya banyak. Bergerak ke tempat sikit. 1, 2, 3. Banyak pergi ke sikit. Okey. Jelas Okey, seterusnya. Kita sambung lagi. Actually cikgu pun mengantuk lah sebenarnya. Okey. Sebab tajuk ni sukar kan, payah. Pakai cikgu jadi ngantuk. Okey, pengangkutan aktif. Okey, aktif ni tadi cikgu kata dah. Guna tenaga. Pengangkutan aktif ni adalah guna tenaga. Okey. Pengangkutan bahan merentasi membran plasma boleh berlaku melalui pengangkutan aktif. Dan apakah ciri-ciri pengangkutan aktif? Okey, pergerakan bahan, molekul atau ion merentasi membran plasma, kita panggil dia bukan mengikut kecerunan dah. Kita panggil dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, kenapa begitu? Awak bayangkan awak duduk bawah bukit. Tadi atas bukit. Sekarang awak duduk di bawah bukit. Awak nak naik ke atas. Awak kena ada tenaga. Awak kena guna tenaga baru boleh naik atas. So nampak tak daripada rendah ke sedikit. Rendah ke banyak. Rendah sikit nak pergi tempat banyak. Tadi banyak pergi ke sikit. Sekarang sikit nak pergi tempat banyak. So bila gitu kita panggil dia menentang lah. Cikgu buat apa dia menentang? Sebab dia nak naik ke atas. Dia menentang kecerunan. Kalau cik kata menuruni, maknanya dia turun daripada atas ke bawah. Boleh faham ke? Daripada tinggi ke banyak tu kita panggil tinggi ke banyak. Menuruni kecerunan kepekatan. Sekarang awak ni bawah nak pergi ke atas. So bawah nak pergi ke atas, menentang kecerunan kepekatan iaitu rendah ke tinggi. Sikit ke banyak. Okey. Dan proses pengangkutan aktif ni dia memerlukan tenaga. Mari mana tenaga? Mari datang daripada molekul ATP yang dijana semasa respirasi sel yang dilakukan oleh mitokondria. Kan awak ingat itu mitokondria menjana tenaga. Apa cikgu dia menjana tenaga? Lah yang nak beri tenaga ke gani lah. Sebab nak buat pengangkutan aktif lah. Okey. Dan memerlukan protein pembawa spesifik. Dia juga berlaku melalui protein pembawa. So kena hati-hatilah. Protein pembawa ni sama ada dia boleh buat resapan berbantu atau dia boleh buat pengangkutan aktif. Sama. Jangan bengong dah. Jangan tukar dah. Protein pembawa. Dia boleh buat dua proses. Satu, dia boleh buat pengangkutan pasif iaitu resapan berbantu, bawa molekul besar. Yang kedua, dia boleh buat pengangkutan aktif. Kenapa? Sebab dia ada protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. So, you nampak tak? So, 2, 3, 4, 5. 5. So, 2. So maknanya dia nak daripada 2 nak pergi tempat 5. Sikit nak pergi ke banyak mesti ada ATP, tenaga. Dan awak nampak tak dia masuk melalui tapak spesifik. Okey, pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion. Dia lain sikit dengan resapan berbantu ni. Pengangkutan pasif tadi dia berlaku sehingga dia seimbang. Dia seimbang baru dia berhenti. Tetapi yang ni tak. Dia akan berlaku sampailah berlaku pengumpulan atau penyingkiran. Apa maksud dia tu? Dia akan berlaku sampai belah sana tinggi banyak pengumpulan. Belah sini kurang penyingkiran.
Dia tak seimbang. Dia tak semestinya seimbang kalau proses pengangkut aktif. Dia akan berlaku sehingga benda tu habis. Sehingga tak ada penyingkiran ataupun sehingga benda alik sana yang dia angkut tu jadi banyak pengumpulan. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif dikenali sebagai PAM. Okey, dikenali sebagai PAM. Misalnya dalam haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut PAM natrium kalium. Yang ni ada dalam badan kita. Ada satu jenis PAM tu, protein pembawa, dia tolong bawa. Dia tolong bawa masuk natrium, dia tolong bawa keluar kalium, kita panggil dia PAM natrium kalium. PAM natrium kalium. Okey. So ni proses dia. Okey, proses pengangkutan aktif deh. Okey, kita baca satu persatu. 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Oh, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, yang ni ada 1. Nampak? 1. Apa maksud dia tu? 1 nak pergi tempat 3. Faham ke? 1 nak pergi tempat 3. Maknanya rendah nak pergi tempat tinggi. Boleh tak dulu? Cikgu tak kecek ni lagi dah. Cikgu tak kecek ni lagi. Cikgu kata yang ni dulu. 1, 3. Maknanya rendah nak pergi tempat tinggi. Gapo rendah ke tinggi? Sikit ke banyak. Sikit ke banyak. Okey. Jadi macam mana dia nak pergi? 3 ion natrium kena bergabung dengan protein pembawa. Dia kena melekat dekat bulat-bulat ni dalam ni. Itulah yang kita panggil protein pembawa. So dia kena pergi melekat dekat protein pembawa. Molekul ATP, adenotrisfosfat, terurai kepada ADP, adenosine-difosfat dan P. Jadi kan cikgu kata tadi dia nak angkut dia kena ada tenaga. Jadi tenaga ATP. ATP. T tu 3. Dia akan pecah menjadi ATP. Ada 3 P maksud dia. TP tu maksudnya 3 P. Bila dia pecah dia akan jadi ADP. 2 P. Campur 1 P. Cuba awak campur. ADP tambah 1 P. Dapat balik ATP. 3 P. Kedok tahu tu. Ni ATP. ATP tu maksud dia 3 P. 3 P. Bila dia pecah, dia akan jadi ADP. 2 P dan tambah 1 P. Dapat balik 3 P. Jadi, sebab dia nak bekalkan tenaga, maka ATP terpaksa pecah, terurai kepada ADP dan P. Buat gapo dia pecah cikgu? P tu akan terikat dengan protein pembawa. Nampak? P tu pergi duduk melekat dekat protein pembawa. Ikatan fosfat membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa, lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Apa cikgu? P ni kena melekat ni. Sebab P itulah yang membekalkan tenaga. Sebab tu dia kena pecah ATP tadi. Sebab bila terhasilnya P tu yang akan bekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa. Barulah protein ion natrium tu boleh diangkut. Okey, nombor 4. 2 ion kalium dari luar sel bergabung dengan protein pembawa, kumpulan fosfat meninggalkan protein pembawa. Tadi nak bawa natrium, settle dah, siap dah. Sekarang nak bawa kalium pula. Jadi 2 ion kalium nak pergi tempat 3. So nampak tak? Rendah nak pergi ke rendah nak pergi ke banyak. Rendah sikit nak pergi tempat tinggi. Banyak. Jadi 2 ion kalium bergabung dengan protein pembawa. Nampak? Bergabung dengan protein pembawa. Dan kumpulan fosfat meninggalkan protein pembawa. Tinggal kumpulan fosfat. Yang penting kumpulan fosfat pun tinggal protein pembawa, maknanya siap adalah. Dah. Kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Bila dia tinggal je,
bentuk asal ni pun protein pembawa pun berubah balik jadi bentuk asal. So nampak tak dia angkut natrium, dia angkut kalium. Sebab tu kita panggil benda ni pump natrium kalium. Pump natrium kalium. Okay. Cikgu nak lepas habis kelas cikgu ni baca balik lah untuk fahamkan. Sebab tajuk ni dia tak ada cara lain. Dia memang kena fahamkan. Kena hafal, kena baca, kena fahamkan. Okey, selain daripada ada pump natrium kalium, dalam badan kita juga ada sejenis lagi iaitu pump, kita panggil dia pump proton. Okey, pump proton. Pump proton ni dia terdapat dekat sel epitelium yang duduk dekat rongga perut. Pump proton menyebabkan kandungan perut jadi berasid. Perut kita memang berasid lah. Sebab tu kalau awak lambat makan, asid tu naik di leher awak tu, awak rasa masam. Okey. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa pump proton keluar sel. Hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Mekanisme pump proton ditunjukkan dalam rajah. So walaupun dia pump proton tetapi dia tetap nak bawa sikit pergi tempat banyak. Dan dia mesti memerlukan tenaga ATP. Barulah dia boleh bawa melalui protein pembawa. Dan protein pembawa macam tadi juga akan berubah bentuk. Untuk membawa ion hidrogen tu. Okey, jelas Okey, kemudian yang ni ada peta buih berganda. Cuma cikgu cukup tak suka dengan iting ni. Cikgu tak suka sebab apa lah? Sebab ada pelajar tak pandai nak baca. Mana persamaan, mana perbezaan. So jadi tugasan awak ialah, cikgu rasa benda ni ada dalam bioscore. Cikgu nak awak cari dalam bioscore yang ada perbezaan, perbandingan pengangkutan pasif dan aktif. Cikgu nak awak lengkapkan jawab yang tu, snap gambar hantar ke cikgu. Gapo cikgu? Iaitu apa benda yang sama, apa benda yang berbeza untuk pengangkutan pasif dan aktif. So cikgu tak bincang yang ni, cikgu nak awak buat sendiri nak buat tu baru awak nampak. Kalau cikgu terang-terang macam ni pun awak tak nampak juga. So awak cari dalam buku bioscore. Cikgu rasa ada dia buat perbezaan tu. Okay, now kita pergi kepada contoh praktis formatif 3.2 and then kita berhentilah. Kita jumpa hari Ahad. Okay, nombor 1, berikan beberapa contoh bahan yang boleh bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid. Bahan yang boleh lalu kot dui lapisan fosfolipid ialah kecil, tidak berkutub, oksigen, karbon dioksida, kecil, berkutub, air. Ada satu lagi jangan lupa molekul yang larut lipid. Soalan 2, huraikan bagaimana ion natrium diangkut keluar sel. Yang ni, nombor 2 ni cikgu tak payah terangkan. Awak ambil yang jawapan ni. Awak ambil jawapan. Dia nak natrium tak dikeh? Awak tiru yang ni. 1 sampai 6. Tak payah lukis tak payah lukis. Awak tulis je. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Sampai 6. Okay, sebab dia nak bagaimana ion natrium diangkut keluar sel. So macam-macam mana pun 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Lepas tu ATP mesti pecah kepada apa? ADP dan P. P tadi, fosfat, terikat kepada protein pembawa. Fosfat itulah yang membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa menyebabkan ion natrium dapat diangkut keluar merentasi protein pembawa. Okay, soalan 3. Seorang ahli sains menjalankan eksperimen dengan merendamkan akar sejenis tumbuhan dalam larutan yang ada garam mineral pada kepekatan oksigen yang berlainan. Terangkan mengapa kepekatan garam mineral dalam akar bertambah apabila kepekatan oksigen dalam larutan bertambah sebanyak 10%. Maknanya, bila cikgu sebut garam mineral dan benda ni berlaku pada benda hidup, maka dia buat pengangkutan aktif. Sebab tu dia kata pengambilan ion garam mineral oleh akar tumbuhan, proses ni adalah berlaku secara pengangkutan aktif yang melibatkan penggunaan tenaga. Lebih banyak tenaga dijanakan apabila sel akar
menjalankan lebih banyak respirasi sel dengan menggunakan oksigen. Sebab apa dia bagi oksigen? Sebab nanti dia nak bakar glukosa untuk bekalkan tenaga. Tenaga itulah yang digunakan untuk mengangkut ion garam mineral ni. Okey, so cikgu berhenti di sini. Kalau tak faham apa-apa, awak mesej cikgu balik. Okey? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada nak tanya sebab peheh doa ataupun sama tak peheh. Jadi cikgu nak awak baca balik. Kalau tak faham, tanya cikgu. Okey. So jangan lupa buat apa tadi tugasan cikgu balik tadi? Apa tugasan cikgu bagi tadi? Buat jadual Bioskop. Buat Bioskop jadual, persamaan dan selesai. perbezaan. Okey, lagi? Lagi? Praktis formatif 3.2. Okay, very good. Dua tu je lah. Praktis formatif 3.2 dan buat dalam bioscore, dia ada jadual perbezaan antara pengangkutan pasif dan aktif. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Saya cikgu. Ya. Saya cikgu. Cikgu. Ya. Saya nak tanya yang eksperimen telur dengan cuka tu kan. Telur tu sepatutnya rendam berapa